InsyaAllah kita buka pengajian malam ni dengan kita sama-sama baca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qa'idatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ya inilah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap daripada umatku masuk syurga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Wa qila faman ya'ba ya Rasulullah, lalu ditanya pada Nabi, siapakah orang yang enggan? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang tidak patuh dan ingkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intiba' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, silakan al-Fadhil Tuan-tuan Imam, seluruhnya yang silakan Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, kan, tokoh-tokoh masyarakat, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Lagi kita dapat bersama pada malam ni untuk kita sambung pengajian kita, kitab Mau'izatul Mukminin, bimbingan mukminin
ataupun peringatan. Mauizah asalnya mana peringatan. Peringatan kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Yang mana kitab ini adalah ringkasan daripada Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damsyiki rahimahullah taala. Dan malam ni kita berada di muka surat apa tuan? Sambungan itu Fadilat mengajar itu. Saya punya di muka surat 25. Terjemahan surat apa? Fadilat mengajar. Fadilat mengajar. Waqala Allah Subhanahu wa taala, telah bersabda Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Subhanahu wa taala wa malaikatuhu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha hatta al-hud fi bahri ayusalluna ala muallimin nas al-khaira. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis ni hadis hasan. Sebutlah syarahnya hadis hasan. Ada pula pendapat menyatakan hadis hasan sahih. Ada dua martabat, hasan dan juga sahih, dua martabat hadis. Baik, apa kata Nabi SAW dan tentang fadilat mengajar lagi? Inna Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan segala malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardi, dan ahli langit dan ahli bumi, sekalian penduduk langit dan bumi lah, tentu ahli langit dan bumi. Hatta an-namlata, sehingga pada semut fi hujriha, di dalam lubang, sehingga semut yang duduk dalam lubang. Hatta al-hud, sehingga kepada ikan, fil bahri, dalam laut. La yusalluna ala muallimin nas, mereka itu berselawat. Selawat ni makna memohon keampunan lah. Yusalluna ala muallimin nas, mereka itu berselawat kepada orang yang mengajar akan manusia al-khaira, akan kebajikan. Ini nak nyata pada kita tentang kelebihan orang yang mengajar lah. Orang yang mengajar sebenarnya bukan orang mengajar saja, orang belajar pun sama juga lah. Mereka juga dimohon keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta an-namlah, sehingga kepada semut, hingga kepada apa tadi tuan? Ikan kan? Sehingga pada ikan lah, semuanya memohon keampunan kepada orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajar, orang yang belajar dan sebagainya. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagilah kepada orang yang golongan macam ni. Dan sebenarnya binatang-binatang ni pun kalau ikutkan semuanya bertasbih. Binatang-binatang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, kan? Bertasbihlah sekalian ni terdapat di langit dan juga di bumi. Kalau sebut dalam hadis lain pula, dia kata innal malaikata la tad'a ajnatiha li talabil ilmi bi ridha bima yasna. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap, merendahkan sayapnya kepada orang untuk ilmu. Kerana apa? Kerana redha terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Itulah dalam bab menuntut ilmu tadi, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi kalau daripada disebut situ la yusallu. Yusallu asal mana yusalli, berselawat. Tapi sini makna selawat di sini maknanya memohon keampunan kepada kita lah. Gitu.
Tapi kita tak nampaklah benda ni, benda alam gaib. Tapi walaupun alam gaib, kita wajib beriman. Kalau tuan-tuan lihat dalam buku iman tu, ada tak sebut percaya pada perkara gaib? Ada tak? Beriman ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Ketiga, para malaikat. Keempat, kepada kitab-kitab. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ada tak sebut beriman pada benda gaib? Tak ada kan? Tak ada. Tapi walaupun tak ada, kan, kesemuanya itu boleh dikatakan gaib. Beriman pada Allah, gaib tak? Nampak ke Allah? Kita tak nampak pun, kita pun tak nampak. Tapi yakin tak ada Allah? Yakin kan, dan percaya ada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Rasul dah wafat. Ya, ada pun kubur je di Madinah kan, kubur para Nabi dan para Rasul yang ada di merata-rata tempat dah, yang terdapat di alam ini, di dunia ini. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab. Cuma kitab-kitab nampaklah Quran. Tapi dalam kitab-kitab itu pun banyak juga sebut-sebut tentang kisah-kisah yang terdahulu. Kisah para Nabi dan para Rasul yang terdahulu yang kita tak tahu pun. Tetapi disebut dalam Quran. Kisah Nabi Nuh AS, kisah Nabi Musa AS, kisah Nabi Ibrahim AS, kisah apa tu, Nabi Sulaiman AS, kisah Zulkarnain yang tersebut dalam surah Al-Kahfi. Tak? Banyaklah sebutkan kisah ni. Kita tak jumpa pun benda tu. Yang ada pun mungkin kesan-kesan berkesan sajalah. Macam tu. Tapi kita tetap berimanlah tentang perkara tersebut. Kemudian apa lagi? Beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat pun tak berlaku lagi. Cuma ini bagi pada kita tanda-tanda kiamat dia. Tanda kecil, tanda besar pun tak berlaku lagi. Tapi yang berlaku ialah banyak tanda-tanda kecil. Tapi kita yakin dan percayalah mana berlakunya kiamat nanti. Kerana maknanya akan datang satu tempoh mana mesti akan berlakunya kerosakan dan kemusnahan pada alam. Macam tu. Kemudian beriman pada qada dan qadar pun kita tak nampak. Apa yang tertulis di azali pada kita tak tahu. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz semua tak tahu. Kalau tahu senang kan? Tak payah buat kerja lah, dah tahu. Tuan Imam Adi Batur confirm syurga. Tak payah buat kerja. Mana Tuan Imam ni hilang? Kan? Tak payah buat kerja lah. Duduk lah. Confirm syurga. Tak? Senang lah buat apa? Apa nak kerja penat-penat letih-letih jadi imam. Duduk rumah lah. Tu kan? Jadi kita yakin dan percaya bendanya ada. Qada dan qadar. Mana perlu usaha dan ikhtiar pada kita lah. Macam tu. Jadi walaupun dalam rukun-rukun iman tu dia tak sebut pun tentang beriman pada hari kiamat, beriman tentang perkara gaib, tetapi perkara-perkara yang dibahas di dalamnya itu mencakupi kebanyakannya perkara gaib. Macam tu. Bicara perkara gaib tuan. Masya-Allah. Dan Allah Taala juga sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah yang awal itu kan, Alif Lam Mim kan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Kan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Nampak? Beriman perkara gaib. Yakinlah benda tu ada. Nampak benda tu ada. Walaupun tak nampak, dia ada wujud. Lainlah kalau dia nampak, lagi senanglah nampak. Kembali pada tadi. Jadi Allah Ta'ala dan juga para malaikat dan ahli langit dan bumi, sehingga kepada semut yang terdapat di dalam lubang, dan sehingga ikan yang terdapat di laut, di lautan, semuanya memohon keampunan kepada orang yang mengajar orang lain dengan kebajikan. Masya Allah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bih,
awaladun soleh yad'u lahu. Hadis sahih, hadis riwayat daripada Imam Muslim, Imam Abu Daud pun ada, Tirmizi pun ada, Nasa'i pun ada, dan Imam Ahmad. Ikut dan syarahnya lah. Jadi Nabi kata apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalan kita. Amalan kita semua terputus, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ataupun wakaf lah, lebih pada wakaf lah. Kerana wakaf ni dia biasanya dia long term, kekal dia lama kekal dia, berbanding dengan hanya sedekah saja. Sedekah pun dia ada sedekah sunat kan, dia ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Sedekah yang wajib kan lebih aula kita zahirkan, kita tunjukkan, nampakkan pada orang lain. Kalau sedekah sunat lebih baik kita sembunyikan. Dibahas tentang dalam bab sedekah. Dan sedekah ni pun banyak juga. Ada satu hadis riwayat, saya tak ingat daripada riwayat siapa, tapi hadis sebut dalam hadis 40, hadis Arba'in kan. Satu hari orang-orang yang orang dusun ni, ahli dusur dia kata, golongan ahli dusun ni datang pada Nabi Muhammad SAW, golongan fakir miskin lah, ahli dusur. Dia kata, ya Rasulullah, kan, sesungguhnya orang yang kaya, mereka mempunyai harta dan juga kemewahan. Mereka boleh menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga, mereka juga ahli ibadah. Orang kaya ni, mereka Allah Taala bagi kelebihan dari segi kekayaan, dan juga mereka diberikan kelebihan dari segi kata kesihatan tubuh badan. Mereka mampu untuk beribadah, membaca Quran, dan juga mereka mampu juga untuk bersedekah dengan harta mereka. Tetapi kami, ya Rasul, kami ni golongan yang miskin, susah. Kami tidak ada apa kemampuan. Yang ada kepada kami ialah hanya segi kesihatan je lah. Kesihatan, mana dari segi ibadah, insya-Allah lah kami boleh buat. Ya, sembahyang, puasa, insya-Allah kita boleh buat. Tetapi bila dalam bab harta, kami ketinggalan, kata. Dalam bab harta kami ketinggalan. Orang-orang kaya boleh menginfakkan harta mereka yang banyak ke jalan Allah dengan bersedekah, dengan kata kalau orang pergi perang tu, mereka akan bekalkan senjata peperangan. Mereka bekalkan kuda kepada pejuang-pejuang Islam yang akan pergi perang lah. Mana mereka akan sponsor lah macam tu. Banyak lah, sebab mereka ada harta yang banyak. Mereka boleh sponsor apa saja program tentang Islam, mereka boleh sponsor. Tetapi kami, ya Rasulullah, kami tak ada apa. Kami hanya segi ibadah bolehlah, tapi dalam bab bersedekah ni kami ketinggalan. Apa jawapan daripada Nabi SAW? Bukankah pada diri kamu itu ada benda yang boleh kamu sedekahkan? Nabi kata, bukankah pada diri kamu itu ada benda yang boleh kamu sedekahkan? Apa dia, ya Rasulullah? Bukankah pada setiap takbir itu sedekah? Bukankah pada setiap tahlil itu sedekah? Bukankah pada tiap tahmid itu sedekah? Bukankah amal ma'ruf nahi munkar itu pun sedekah? Bukankah kalimah yang baik itu pun sedekah? Bukankah buang duri kat jalan pun sedekah? Nabi kata, dan pada kemaluan salah seorang kamu pun sedekah juga. Jadi sahabat pun tanya, ya ke Rasulullah? Tapi kami tanya, kenapa pada kemaluan pun ada sedekah? Kan? Soalan lah. Maka Nabi kata, bukankah kalau kamu gunakan kemaluan kamu kepada benda yang halal, bukankah kamu dapat pahala? Kalau kamu gunakan pada benda yang haram, kemaluan kamu, bukankah kamu akan dapat dosa? Betul, ya Rasulullah. Nampak? Semaknanya pada diri kita sebenarnya pun ada benda kita bersedekahkan walaupun tak ada duit. Kan? Tahlil, takbir, kan? Kita ucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah. Kita niat sedekah untuk diri kita pun boleh. Niat sedekah ke orang pun tak apa. Walaupun kita tak ada harta, tuan-tuan. InsyaAllah. Nampak? Sebut dalam hadis. Baik. Kita lihat pada tadi, sedekahul jariah, sedekah jariah. Ini lebih kepada wakaf, kerana wakaf ni dia jangka panjang kan.
Tapi kalau dah habis benda tu, habislah. Contohlah kalau kita sedekahkan batu bata untuk buat surau ataupun masjid. Selagi mana batu bata tu masih tertidih tegak, selagi itulah maka akan mengalirlah pahala dia. Tapi kalau batu bata tu dah dimusnahkan, mungkin nak buat masjid baru ke, surau baru ke dan sebagainya, dah habislah. Tak ada lagi. Juga akan kapet. Mana selagi mana benda tu kekal, selagi itu dapat pahala. Bila dah terkekal, tak ada dah. Jadi, betul juga Quran, kalau kita wakafkan Quran. Tapi dengan syarat dibacalah. Wakaf Quran pun kadang orang tak baca. Itu simpan dalam hari itu. Jadi macam mana nak mengalir pahala dia? Tak? Jadi kita kena jugalah kita ambil kira orang yang telah mewakafkan Quran. Kadang banyak lamari kan, kat rumah kita pun ada, kat masjid pun ada, kat surau pun ada, banyak kan dalam hari. Cantik tersusun, tapi tak busik. Kan? Tak busik kan? Hanya sekadar macam pameran aja. Nak cantik lawa aja. Wah, cantiklah, banyak tersusun Quran, tapi tak busik. So macam mana nak mengalir pahala? Kan? So kita sama-samalah membantu orang-orang yang telah mewakafkan tadi. Gitu. Baik, kemudian sedekah yang terbaik sebenarnya sedekah yang kita sembunyikan. Dan hadis pun sebut, dia kata sabatun yuzilluhumullah fi zillihi fi yauma illa zilluh. La zilla illa zilluh. 7 golongan mendapat dengan Allah Ta'ala yang tiada naungan melainkan dengan Allah Ta'ala. Kata? Pertama, imamul adil. Kedua, rajulun syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang banyak memberikan masanya pada jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Hatinya sentiasa tersangkut, terpaut, terikat ke masjid lah. Macam tu. Mana terikat ke masjid tu, tak adalah orang kata duduk asyik duduk masjid je. Sampai ke rumah pula tercari. Mana abang ni? Ni tak ada bondo nak masak ke rumah ni. Kau tak dengar ke dia cakap? Lelaki hatinya mesti terpaut ke masjid. Kata. Tu salah lah. Salah lah tafsiran tu. Maksud terpaut ke masjid ni, maknanya kalau dah habis solat di masjid, dia keluar, balik ke rumah, sentiasa dia berazam untuk datang semula ke masjid. Macam tu. Bukannya duduk ke masjid, tak balik-balik. Tak balik-balik, tak keluar-keluar pada masjid, sampaikan rumah pun tak berasap, kan? Semua tak terurus kat rumah. Duit pun tak ada. Ni masalah juga tuan-tuan. Kadang-kadang tanya pandai juga jawab tu. Kalau kita serahkan kepada Allah gitu. Kan Allah Ta'ala tu pun Maha Pemurah. Ikan apa, ulat dalam batu pun ada rezeki kita. Pandai jawab tu. Ulat dalam batu pun rezeki tuan-tuan. Gitu. Baik. Jadi walaupun begitu, memanglah kita dilazimkan tersangkut ke masjid. Tapi segi hak-hak tanggungjawab tu mestilah kita laksanakan juga. Kan? Yang ketiga, yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tarqa alaihi. 2 orang lelaki-lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, kan, rajulun iza da'atu imra'atin zatun mansibin wa jamalin ila nafsiha faqalu inni akhafullah rabbil alamin. Lelaki apabila diseru ataupun dirayu oleh perempuan yang cantik lagi bangsawan untuk mengajak benda yang tak elok, maka dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Inni akhafullah rabbil alamin. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang telah dibuat oleh tangan kanan. Itu tadi sedekah secara seriah sil tadi. Mana sedekah secara tersembunyi.
Cuma kalau dalam bab zakat ke, benda sedekah wajib ni, lebih baik kita zahirkanlah. Kalau tidak nanti orang tanya, kau tak bayar zakat ke? Gitu. Gayo, nampak gayo, zakat dah bayar belum? Gitu. Kan? Jadi orang akan petikaikanlah sikit sebanyaklah macam tu. Apalagi kalau jenis orang yang susah nak bersedekah ni. Kan? Dan yang ketujuh kata Nabi, kan, rajulun kan, laki-laki zakarullah hulian fafadat ainahu, lelaki yang banyak menghabiskan masanya dengan beribadah kepada Allah Taala sehingga mengalihkan air mata lah, mengisapi dosa dan kesalahannya lepas. Baik, itu 7 golongan. Baik, kemudian kita lihat yang kedua, ilmu yang memberi manfaat pada dia. Ni dalam bab mengajar, ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Walaupun sedikit ilmu yang kita ajar tu, sikit sebanyak orang dapat panduan. Tapi kita kena nak bagi orang mengajar ni pun nak kena tengok juga. Label orang yang kita nak ajar tu pun kena tahu juga. Kalau kita ngajar budak-budak, takkan kita nak ajar benda tahap tinggi. Kalau kita ngajar benda orang tua-tua, orang tua-tua yang kira dah expert lah dalam bab agama ni, bila cerita bab pun kata ahli batar kan, apalah ustaz tu, bodoh macam tu pun nak ajar dia. Dia dah tahu dah semua kan, semua dah tahu dah. Jadi tengoklah, mana tengok pada siapa yang kita bicarakan. Kalau label universiti, budak-budak universiti, mesti budak-budak cerdik. Mestilah cerita tentang label budak universiti. Bahasa-bahasa standard punya, bahasa-bahasa tinggi. Takkan nak cerita bahasa-bahasa budak-budak je. Baik. Jadi ilmu manfaat dengannya. Dan ilmu tu pula diamalkan. Bukan saja ilmu tadi, kan, kita ajar kepada orang itu, malahan dia juga mengamalkan ilmu itu. Jadi maknanya kalau dia beramal, so kita pun dapat pahala. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kan, ad-dalu ala khairi kafa'ilhi. Orang yang menunjuk di atas kebaikan itu samalah seperti orang yang melakukannya. Ada di depan kan gitu. Kemudian awaladun soleh yad'u lahu, ataupun anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Okey, anak yang soleh ni, ini khas untuk orang ada anak. Orang ada anak. Orang tak ada anak tak boleh apa. Anak kucing tak apalah. Apa yang kau dah ada, anak kucing je. Anak lain tak ada anak. Ada orang kadang-kadang kahwin ni, rezeki tak ada nak macam mana. Kahwin sampai 20 tahun, 30 tahun kahwin, tak dapat anak. Macam-macam usaha tu kan. Usaha tu ubat sana, ubat sini, pergi sana, dengar aja orang kata, oh, ada petua tu lah, petua ni. Semua petua dah diamalkan, tapi tak juga dapat hasilnya. Memang dah ditakdirkan lah macam tu, tuan-tuan. Jadi tak ada anak, nak buat macam mana? Jadi sebab tak ada anak, dia boleh gunakan benda lain tadi lah. Sama ada sedekah jariah ataupun ilmu yang manfaat yang dia boleh ajarkan kepada orang lain. Dua benda tu yang dia boleh gunakan. Anak soleh tak dapat. Ni untuk orang yang ada anak saja. Apalagi kalau anak-anak ramai kan, masya-Allah lah. Udah anak pula, ada juga anak yang mati, meninggal dunia. Muda-muda dah meninggal anak dia. Ni besok kira orang kata rezeki dia jugalah. Tapi dengan syarat kayak redha lah dengan kalau anak kita meninggal waktu kecil. Sebab ada orang kadang anak kecil-kecil lagi dah meninggal. Gitu. Ada sakit ke, mungkin ada kemalangan ke, meninggal anak dia. Dan dia redha dengan pemergian anak tadi. Tak ada dia keluh kesah, tak ada dia menyalahkan takdir Allah Taala. Macam tu. Kerana setiap benda yang berlaku tu mesti akan berlaku. Betul tak? Mesti tak berlaku. Mesti berlaku. Tak boleh kita nak elak dah. Macam mana pun kita nak elak, mesti ada. Mesti akan berlaku. Jadi anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Dan doalah dapat anak soleh. Kalau banyak anak lagi elok. Apalagi kalau kita ajar hantar anak-anak kita ke tahfiz, hantar anak kita sekolah agama, maknanya masuk pondok kan,
Maknanya ambil pula, kalau mesti pun ambil jurusan agama dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Kalau menjadilah, alhamdulillah. Ada juga kadang-kadang orang anak agama tak menjadi. Tak menjadi anak yang kaki tak dadah ada, yang kaki mencuri pun ada. Tapi sebenarnya anak-anak yang tak jadi ni biasanya dia ikut pada mak ayah dia. Betul tak? Dia ikut mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tu biasanya dia orang yang suka mengabaikan tanggungjawab Allah Ta'ala. Jenis orang tak solat, kadang jenis orang kata selalu buat benda-benda yang bukan-bukan yang tak elok ni. So anak dia tadi dia ikut je lah mak ayah dia. Mak ayah tak solat, anak pun ikut tak solat. Mak ayah tak tutup aurat, pergi mana-mana tutup aurat. Macam perempuan, togel kan itu kan. Jadi anak pun ngikutlah macam tu. Walaupun ada juga anak-anak yang tertentu, walaupun mak ayah itu memang jenis orang tak solat, tapi anak dia solat. Ada juga yang dapat yang macam tu. Mana tanggungjawab anak pula lah. Nak kena dakwah pula pada mak ayah pula. Ada pula tu, mak ayah hantar anak ke sekolah agama. Mak ayah jenis tak solat. Tak solat ada, tak semayang pun ada. Kan? Tapi dia nak anak dia jadi baik. Dia hantar anak sekolah agama tuan-tuan. Ada juga menjadi. Jadi dia. Tapi tugas anak pula lah berdakwah pada mak ayah pula. Macam tu. Masalah bila anak dakwah mak, mak tak nak dengar. Kau pandailah dia dulu makan geram kau. Mak ni pakailah tudung, mak ni sembayang lah, ayah ni sembayang lah, jomlah kita masjid ya. Tak payah. Kau lah pergi sembayang. Kan? Dia dah hantar anak kau sekolah dan hantar kau sekolah agama, kau pergilah. Gitu. Dia nak macam tu pula. Tak jadi dia dah. Ataupun mungkin mak ayah dia orang taat, tapi anak dogel pun tak jadi juga. Ya, kalau baik dua-dualah. Anak pun baik, mak ayah pun baik tuan-tuan. Waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang akan mendoakan bagi dia tuan-tuan, insya-Allah. Dan waqala Nabi SAW, ad-dalu ala khairi kafa'ilihi, tadi orang yang menunjuk di atas sesuatu kebaikan samalah seperti orang yang melakukan dia. Macam tu. Dia sama macam ada satu hadis tu, man sanna sunatan hasanan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang baik dan kemudian orang beramal dengan ilmu dia, apa yang contoh yang baik tadi tunjukkan tadi, maka pahalanya orang yang buat tadi pun dapat pahala, itu juga orang yang menunjukkan tadi pun dapat pahala. Min ghairi ayyan qusa, tanpa kurang walaupun sedikit pun. Tak kurang. Kalau orang beramal terdapat 10 pahala, dia pun dapat 10 pahala juga. Macam tu. Tu kalau kita tunjukkan benda baik, man sanna sunatan hasanah. Dan satu lagi Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'ah. Falahu wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjuk satu contoh yang tak elok, man sanna sunatan sayyi'ah. Barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang tak elok, kemudian diamalkan pula oleh orang tadi, jadi orang itu mendapat dosa, kan? Sebagaimana orang yang menunjukkan dia. Mana orang yang mengamalkan tadi dapat dosa, dia pun dapat dosa juga. Jadi itu kalau kita tunjukkan benda yang baik. Sebabnya kita digalakkan tunjuk benda baik, walaupun kadang-kadang kita tak beramal pun. Lebih baik kita amal lah, itu paling baik. Tapi hanya sekadar kita tunjuk benda baik pun, walaupun kita tak amalkan, mana kita tetap juga dapat pahala. Macam tu. Cuma ada pula hadis menyebut bahawa orang yang tidak beramal pun akan mendapat sisaan pula nanti. Kan ada satu hadis Nabi itu di mana dalam Isra', tak silap Isra' dan Mi'raj, di dalam neraka ada seorang lelaki dimasukkan dalam neraka, kemudian dia digiling ataupun diputarkan dalam neraka itu, sama seperti orang menggiling
akan giling makanan ataupun tepung penggilingan, tepung je tu giling. Jadi ahli-ahli neraka pun bertanyalah kepada orang yang digiling itu, yang dikisar tadi, bukankah kau dulu mengajak kami benda yang baik dan mencegah kami daripada benda yang buruk? Kerana mereka ni takjub dengan lelaki yang diazab itulah, penggilingan tadi. Jadi mereka masih pun yang kena dengan itu, yang lelaki yang dimasuk dalam neraka tadi, maka mereka pun tanyalah, bukankah kamu dulu mengajak kami benda baik dan mencegah kami daripada buat benda buruk? Maka lelaki yang diazab tadi berkata, ya, dia kata, tetapi aku hanya mengajak orang baik-baik tapi aku tak amalkan. Dan aku juga mencegah orang daripada buat mungkar tapi aku buat. Inilah balasan yang aku terima, tuan-tuan. Itu pun mana kita kena tengok juga tu, kan, ancaman orang-orang yang tidak mahu beramal, tuan-tuan. Kemudian waqala Nabi SAW, rahmatullahi ala khulafai, rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas segala khalifah-khalifahku. Kila dikatakan orang, waman khulafaika, siapakah dia khalifah engkau ya Rasulullah? Siapa khalifah engkau ya Rasulullah? Qala allazina yahyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku, orang-orang yang menghidupkan sunnahku, wa yuallimunaha, dan mengajarkannya, ibadallah, akan segala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu sebabnya kita digalakkan sentiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada akhir zaman ini, tuan. Banyak di kalangan sunnah-sunnah Nabi kadang-kadang tidak diamalkan lagi lah. Kerana masing-masing zaman sekarang ni sibuk kepada mengejar kepada keduniaan, tuan. Kemudian wa minal asad, dan daripada asad, mana keterangan-keterangan Maruya bin Mu'az. Ada satu hadis riwayat daripada Mu'az, annahu, bahawa sesungguhnya, qala, berkata je, tu'allimu al-ilma, dia kata, ajak oleh kamu akan ilmu, fa inna tu'allimuhu lillahi khasyah, kerana maka sesungguhnya mengajak akan ilmu kerana Allah Ta'ala itu merupakan khasyah, jenis ketakutan, kan, dia mendorong kepada takut. Maksudnya khasyah ni mendorong kepada takut kepada Allah Ta'ala. Tu'allimu al-ilma, ajak oleh kamu akan ilmu. Ilmu ni makna ilmu yang nafi' lah. Kalau sebut dalam kitab Bidatul Hidayah tu, kan, dia ada ilmu yang nafi', ada ilmu tak nafi'. Nafi' mana boleh manfaat. Maksud ilmu manfaat ni ilmu yang boleh membawa takut kepada Allah. Ilmu-ilmu yang tak membawa takut kepada Allah, itu bukan dikatakan sebagai ilmu nafi'. Sebut Imam Ghazali, kan? Sengaja kitab Bidatul Hidayah tu di surau Datuk Kelana, Ampangan. Kitab Bidatul Hidayah. Dulu kita mengajar kitab Penawar Hati. Dah birah kitab tu, dah khatam. Sekarang ni mengajar Bidatul Hidayah. Kitabnya asalnya pun daripada kitab Ihya Ulumuddin juga. Ringkasan dia. Ringkas je Bidatul Hidayah ni, tak panjang pun. Macam tu. Kalau Penawar Hati itu yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mandili tu. Syekh Al-Mandili tu, dia karang kira Penawar Hati, kitab Jawi Lama. Dia pakai bahasa Jawi lah, tapi dah terjemahan, banyak juga terjemahan dia yang dijual di pasaran, kitab Penawar Hati. Kemudian Ustaz Muhadir bin Jul pun ada dia punya huraikan, disyarahkan kitab Penawar Hati, iaitu kitab Qalbun Salim. Nak dengar kan? Kitab Qalbun Salim tu syarah kepada kitab Penawar Hati. Macam tu. Ada lagi beberapa orang jugalah yang mensyarahkan kitab. Tapi yang padatnya kitab Penawar Hati yang disyarah oleh kitab Muhadir. Memang padatlah. Banyak orang kata poin-poin penting hadis-hadis yang Quran dimasukkan sekali di dalam syarah dia. Sengaja kitab tu di surau Taman Seri Mutiara, Tampin.
Jadi fa inna ta'allamhu lillah, maka sesungguhnya kamu ajarkan ilmu tadi kerana Allah Taala tadi, dia akan membentuk khasyah, ketakutan, takut pada Allah. Bukan yang jenis orang kata belagak, takabur kepada Allah, tapi khasyah, takut pada Allah. Kemudian wa talabahu ibadah, dan juga menuntut akannya ibadah. Mana mempelajarinya pun ibadah. Belajar ibadah. Wa mudarasatuhu at-tasbih, dan mentelaahkannya itu pun tasbih. Telaah bab-bab dan dapat dan ilmu ni tasbih. Banyak bab kan? Kalau fiqh tu tuan-tuan lihat, banyak bab fiqh dan fiqh. Fiqh ada 4 rubuh. Kita ada rubuh ibadah. Kita ada rubuh munakahat. Kita ada rubuh muamalat. Dan kita ada rubuh jinayat. Ada 4 rubuh yang terdapat dalam fiqh. Dan banyak ulama-ulama sekarang antara kitab yang hebat dalam fiqh ni ialah kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab ni dia syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang Imam Nawawi rahimahullah taala. Berjilid-jilid kita tuan-tuan. Berjilid kitab dia. Penuh, kalau mari itu penuh lah mari kita. Kalau kita boleh satu set tu banyak. Itu baru kitab Majmu' Syarah Muhazzab lagi. Belum kitab syarah-syarah yang lain lagi. Kalau Ratun Talibin ke pun ada beberapa jilid juga. Kitab kata Ihya Ulumuddin pun Arab ni pun ada beberapa jilid juga. Ada 67 jilid yang Arab dia. Kitab Ihya Ulumuddin. Masya-Allah. Kemudian wal bahsu anhu jihad, dan mengkaji untuknya adalah merupakan jihad. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sedekah, dan mengajarkan akannya kepada orang yang tak tahu itu merupakan sedekah. Kita ajar orang lain kan ilmu tadi, maka ianya merupakan sedekah juga. Wa bazalahu li ahlihi qurbah, dan menyampaikan ilmu tadi bagi ahli dia, maka dia merupakan qurbah. Qurbah ni mendekatkan diri pada Allah dalam bentuk takarub atau menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sampaikan ilmu tadi kepada orang yang sepatutnya bagi ilmu, dia dapat ilmu tu. Itu sebabnya bila kita nak bagi ilmu pun tengok orang juga, tengok level orang. Tak boleh kita bagi sebarang ilmu. Apalagi kalau ilmu bahasa Arab. Susah kan? Kita nak ngajar ilmu saraf, nahu dengan saraf. Kan? Al-kalamu huwal labzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dia kata fal ismu yurafu bit tanwini wa bil khabdi wa bil hurufil jari. Dia tu kitab apa tu? Tu kitab Al-Jurumiyah. Kalau ngaji pondok itulah kitab-kitab yang pertama kena belajar tu. Kitab ni nipis je. Tapi berdongonglah belajar. Dengung. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufid, kata. Bermula kalam itu ialah lafaz. Lafaz yang murakkab, yang bersusun-susun, al-mufid serta memberi faedah bil wada'i dengan bahasa Arab. Dia kata. Wa aqsamuhu salasatun, dan pembaginya 3. Dia kata. Al-ismun bermula isim ataupun nama. Wa fa'lun yang kedua fa'il, mana perbuatan. Wa harfun dan juga huruf ataupun haraf kata penghubung. Fal ismu yu'rafu bitanwini, maka bermula isim itu dikenal dengan baris 2. Bitanwini wa bil khafdi, dan juga dengan huruf hafat, dengan baris bawah. Macam tu. Wa bil hurufil khafdi, dan masuk huruf hafat, masuk huruf yang membarikan bawah. Wa ya'an wa ala pi, kan, kaf, lam, jar, macam-macam lagi lah. Panjanglah tu pembahasan itu. Itu baru tajuk pertama. Dia banyak tajuk. Antara bab yang susah, babul alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Itu berdengung tuan bab dia bab yang ketiga. Dalam bab tu 3 tu baru masuk babul fi'li, babul fa'il. Bab pada menyatakan fa'il, bab pada menyatakan maf'ul,
bab pada menyatakan apa lagi? Bab yang menyatakan isim masdar, isim alam lah, benda lah, isim nakirah, macam-macam lagi lah kan. Itu baru tentang nahwu. Belum masuk saraf lagi. Jadi kalau kita nak ajar benda tu, bagi orang yang otak dia tak cekap, memang buang masa je. Buang masa kan. Dia mesti kita ajar pada orang yang cerdik, dia otak dia cekap dan dia mampu untuk menghafal benda tu. Dia kena mampu untuk hafal. Boleh ingat. Boleh insya-Allah. Kalau budak-budak memang, kalau budak muda okeylah, boleh lah. Budak muda okey. Budak yang tak naik kan, budak sekolah muda ni okey. Tapi kalau kita yang dah tua-tua ni kan, memang tak cekap lagi lah. Kunci pun kadang lupa kan. Rumah pun kadang terlupa kan. Dah tinggal lah rumah lah. Tadi pergi sama pergi yang kahwin tadi. Bila balik, dia seorang balik. Dia seorang balik tuan. Rumah dah tinggal ke mana. Macam tu. Api kat dapur pun kadang terlupa nak padam. Kan? Lupa dah tu. Api kat dapur terlupa nak padamkan. Allahu akbar. Kan? Kasut pun kadang lupa. Letak ke mana? Kereta pun kadang lupa letak ke mana? Parking ke mana lupa? Mana parking dia Kan? Apa lagi kalau tempat parking tu jenis bertingkat kan? Macam kita parking kat bandar ke ataupun KLIA tu kan banyak ada bertingkat-tingkat parking dia. Dia ada terminal 1, terminal 2 tu. Kalau lupa gitu tempat parking tu menjajal lah macam dia. Tanyalah kat guard tu, kau nampak tak kereta dia? Tanya pula kat guard tu, mana yang tahu kata kau parking mana? Kan? Tanya pula kat guard tu tak tahu kan? Itulah kan. Kebiasaan kita. Lupa kan. Okey, sekadar itulah pembicaraan kita. Mungkin tuan pun ada hal lain lagi. Kata ada kunduilah. Sampai situlah kan. Boleh wa bazluhu li ahlihi qurbah. Wallahu a'lam bissawab. Sebab soalan, ada soalan? Mesti tutup. Kutubul ilma minas sin kan. Itu saya tak pasti. Nanti kena check lah. Kan. Benda tu saya tak pasti sama hadis ke ataupun kata-kata hukama ke ataupun sahabat yang kata ke. Kan. Kalau sahabat pun siapa sahabat yang kata itu? Kalau Nabi pun tengok pula hadisnya sahih ke tak sahih ke dan sebagainya. Cuma ucapan itu dikeluarkan kan, memandangkan masa itu negara China dia telah mencapai macam satu tamadun lah macam tu, tamadun kan. Sampai gitu dia ada satu laluan namanya laluan sutra. Pernah dengar kan? Laluan sutra daripada timur ke barat. Dan di kalangan sahabat-sahabat pun ada yang sampai ke China. Ada sahabat yang sampai ke negeri China, berdagang ke sini, berdagang dan juga berdakwah ke sana. Dan yang balik daripada sana mereka ceritakanlah, oh negara China ni dan sebagainya. Macam tu. Kemudian ada pula menyatakan bahawa yang apa tu, yang Puteri Hang Lipu tu Islam. Ada juga menyatakan begitu. Kan? Dah ada panglima perang daripada China ni pun masuk Islam. Hasil daripada dakwah sahabat-sahabat sama ada betul tidak, wallahu alam lah, kena tengok sejarah balik. Tengok balik gitu lah. Dan dia ada satu laluan sutra. Mana laluan perdagangan daripada timur ke barat. Jadi mereka akan sentiasa ulang-alik tu. Mana daripada China akan bawa barang dagangan menuju ke Asia Barat, dan Asia Barat pula mereka akan bawa dagangan pergi ke negeri China. Di sampai itu sahabat-sahabat juga berdakwah ke sana. Sebab itulah di kita timbulnya perkataan tadi, utulbul min ilma ila sin gitu. Sin mana Cina lah. Tuntut ilmu walaupun sampai negeri Cina sekalipun. Tapi sebenarnya bukan negeri Cina saja. Mana sajalah ada ilmu. Mana aja ilmu ada. Di timur ke, di barat ke, di utara ke selatan, asal ada ilmu
yang boleh memberi manfaat pada kita, kita digalakkan belajar untuk ilmu. Apalagi yang paling baik ialah ilmu nafi'. Kata Imam Ghazali, ilmu yang membawa takut kamu kepada Allah. Itulah sebenarnya ilmu. Kalau ilmu tak boleh takut, banyak ilmu, macam-macam ilmu, tapi tak bawa takut pada kita pada Allah, maka bukan dikatakan ilmu nafi'. Kan? Di samping itu ialah orang dulu pun mereka juga, orang kata mereka juga bertukar-tukar teknologi. Contohnya dalam pembuatan senjata. Kan? Mana orang dulu perang, kan? Mereka bukan perang kosong macam tu je. Adalah senjata-senjata yang mereka dah buat. Ada, kalau zaman orang kata yang Portugis datang dulu kan. Melaka jatuh pada tahun 1511 kan? Melaka. Kalau ikutkan masa tu pun orang Melaka, orang Melayu ni pun mereka menggunakan meriam dah. Mereka dah menggunakan meriam. Gitu. Bukan hanya sekadar keris je. Orang kata keris je tu sebab orang kata orang Melaka kalah kata. Sebenarnya bukan keris je, dah ada dah meriam-meriam tu. Mereka yang buluh. Tak tahulah. Tapi yang mana ada? Meriam-meriam tu dah ada. Dan semua tu pun dah ditulis di perpustakaan di United Kingdom. Di England semua dah ada. Mereka dah tulis sejarah-sejarah Melayu, mereka tulis semua. Itu sebabnya kalau tuan-tuan melawat ke England, pergilah. Berkenaan dengan mereka tulis berkenaan dengan Malaya ni, tanah Melayu ni mereka dah tulis dulu dah. Betul. Okey, itulah sikit apa yang kita dapat. Saya dapat ulas sikitlah insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Habis A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala wa skana halalan mubarakatan katsira wasyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana kullu arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Lailatul Qadri innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaballallahu minkum.